la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'd. Suara saya jelas kan? Boleh dengar dengan jelas ya? Okey, terima kasih kepada pihak Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan atas penganjuran kuliah subuh secara online pada pagi ini. Dan beberapa kali dah ya kami bersama, saya bersama dengan pihak surau untuk program kuliah subuh secara online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat sedikit sebanyak manfaatlah masa yang kita isi pada pagi ini kan. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dan Nabi pernah berdoa kepada umatnya yang menghidupkan pagi mereka dengan kebaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku yang menghidupkan pagi mereka dengan kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang didoakan oleh Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan bincangkan satu topik iaitu peringkat godaan iblis. Ya? Peringkat godaan iblis. Perkara ini telah dijelaskan oleh pengarang kitab Talbis Iblis, iaitu apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya. Baik. Kita tengok ya. Menurut, kalau dilihat di sini, Allahumma salli ala Muhammad, peringkat dan ataupun godaan tipu daya iblis itu ada 6, ya. Ada 6 peringkat. Kita tahu, kita maklum ya. Terima kasih kepada Wong Jowo, alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudi like and share. Encik Zul, siapa ni? Ulul Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Siti Hajar, Nur Ash, Kak Atika, siapa lagi ya? Okey, terima kasih yang sudi like and share. Barakallahu fikum. Amin, amin. Terima kasih Kak Atika. Okey, jangan lupa juga boleh kita sama-sama untuk infak dana program-program anjuran surah An-Nur, ya, pergi ke Bank Islam 05012001005338 ya. Itu nombor akaun Bank Islam surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Peringkat godaan iblis. Tengok ya. Ada 6 tingkatan ataupun 6 peringkat godaan ya. Yang pertama, al-marhatul ula yas'a ayyukaffiral insan aw yaj'alahu yushriku billah. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama iaitu iblis itu akan berusaha mengkafirkan manusia dan menjadikannya syirik kepada Allah. Itu nombor 1 ya. Iblis akan berusaha untuk menjadikan kita kafir, kufur pada Allah. Ataupun dia menjadikan kita ni syirik pada Allah. Sebab apa? Sebab syirik ini dosa paling besar yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Al-Quran kita lihat pesanan Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu termasuk dalam kezaliman yang besar. Zalim dekat situ membawa maksud dosa yang besar. Wal'iyazbillah min dzalik. Dalam hadis juga Nabi SAW menjelaskan tentang dosa syirik ini adalah dosa yang antara dosa yang paling besar, dan nombor 1-nya ialah dosa syirik. Ada 7 dosa besar, nombor 1 ialah syirik. Ya. Minum arak dosa besar, bunuh orang dosa besar, riba dosa besar. Tapi syirik lebih besar lagi. Kenapa? Kerana ia directly dosa kita dengan Allah Subhanahu taala. Bunuh orang, kan dalam Al-Quran kita lihat Allah Taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maknanya apa? Dosa fitnah itu lebih besar daripada dosa membunuh. Biasa kita dengar ayat ni kan. Orang fitnah kita, kita kata kau jangan fitnah aku. Kau ingat Allah kata
Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lagi besar daripada membunuh. Apa makna dosa fitnah dalam ayat itu? Kalau menurut dalam ilmu tafsir, maka ulama mufassirin mengatakan fitnah dalam ayat tersebut ialah dosa syirik. So maknanya begini, mensyirikkan Allah lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Bunuh dosa besar, tapi bunuh itu direct dengan manusia. Maknanya kita dosa dengan manusia. Tapi kalau syirik directly dengan Allah, lebih besar. Ya? Supaya kita jaga perkara ini. Itu yang pertama, iblis ini kita faham ya, tuan-tuan dan puan ya. Terima kasih Salidah Saleh, Aswan. Mulakan dengan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Apakah fitnah terhadap agama? Ini soalan ke apa ni? Kita tengok itu yang pertama ya. Dia menjadikan kita syirik. Tak kisahlah. Kafir, jadi kita kafir ataupun syirik. Okay, itu nombor satu ya. Itu paling dicuba tapi tak berjaya. If gagal, kalau dia tak berjaya tuan-tuan, dia akan pergi pada peringkat yang kedua. Ya. Peringkat yang pertama tadi apa? Iaitu dia akan berusaha mengkafirkan kita ataupun berusaha untuk menjadikan kita syirik pada Allah. Yang kedua, al-marhalatu tsaniyah, marhalatul bid'ah, wa yaqumu fi hadhihi al-marhalah yaj'alul insan yabtadi'ul bid'ah wa yutabbiquha fa illam yastati' bada'a fil marhalati tsalisah. Peringkat yang kedua ya. Allahumma salli ala Muhammad. Peringkat yang kedua, peringkat bid'ah ya. Peringkat bid'ah, iaitu peringkat ini iblis akan berusaha untuk menjadikan manusia lebih suka mencipta bid'ah dan beramal dengannya. Jikalau gagal, iblis akan beralih ke peringkat yang ketiga. So peringkat yang kedua, yang pertama tadi, kalau kita tak jadi kafir, tidak syirik pada Allah, ya, maka iblis takkan berhenti. Dia kata bagus dia ni tak kafir, ni tak syirik pada Allah ni. Tak apa, kita pergi pada peringkat yang kedua, maka dia usaha untuk kita ni buat benda-benda bid'ah. Bid'ah ni perkara-perkara baru, terutama dalam bab ibadah lah, urusan ibadat. Kalau tuan kata kalau naik kenderaan, naik kereta kan, naik kereta Proton tu pun bid'ah juga, tapi itu bukan dalam urusan ibadat ya. Kalau disebut dekat sini lebih menjurus kepada urusan ibadat ya. Contoh solat subuh tadi, kita solat 2 rakaat. Kita baik sangat, aku tak nak berkira dengan Allah, aku nak solat subuh 5 rakaat. Itu namanya bid'ah. Bahkan perkara itu berdosa dan haram hukumnya, kerana Nabi tidak pernah mengajar buat perkara itu. Walaupun kita kata apa nak berkira dengan Allah, tak boleh. Sebab perkara itu perkara yang tiada dalam agama. Ia lebih kepada urusan ibadat ya. Cuma dalam bab perkara ini saya tak naklah ulas panjang, kerana Imam Syafi'i dalam mazhab kita Syafi'i ya, ada disebutkan sebagai ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah ya. So perbincangannya agak luas ya, agak luas. Kalau kita nak ambil lebih jelas, ialah perkara-perkara yang memang tidak ada asas, tidak ada asal usul dalam agama, maka kita buat. Perkara itu memang tak boleh. Kita solat 5 waktu, kita nak tambah jadi 6 waktu, tak boleh lah ya. Rukun solat dibaca Al-Fatihah itu sebagai rukun ya, kita ganti, kita tak nak baca Al-Fatihah, kita nak tukar rukun solat itu dengan baca surah Al-Ikhlas kan. Al-Fatihah tak nak baca. Tak boleh lah begitu. Kerana ia adalah perkara yang tidak diajar dalam agama dan tidak ada asal usul pun dalam agama. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak berjaya juga, tadi dia suruh kita syirik pada Allah kan.
Sekarang ni dia tak berjaya juga, maka dia akan suruh kita melakukan bid'ah. Okey. Kalau tak berjaya juga, iblis akan beralih ke peringkat yang ketiga. Al-marhalatus salisah, marhalatul ma'asil kabirah. Fa in kana dhalikal insan qad asamahu Allah minal kabair bada'a fil marhalatir rabi'ah. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat di mana pelakuan maksiat dan dosa besar. Ya. Peringkat maksiat, peringkat yang mana dia suruh kita untuk melakukan maksiat dan juga dosa-dosa besar. Iblis akan mendorong manusia melakukan maksiat dan dosa besar sehingga kita ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu peringkat yang ketiga. Tadi dia suruh kita buat bid'ah. Kita pun tak buat bid'ah. Kita jaga apa yang Nabi suruh buat, kita buat. Apa yang Nabi tak ajar, kita tak buat. Ya? Dia kata, oh bagus dia ni. Bagus dia ni. Ya? Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa, iblis tetap tidak akan putus asa. Ya? Dia tak akan give up. Dia akan pergi pada peringkat yang ketiga, iaitu dia usahakan kita supaya buat dosa-dosa besar. Buat maksiat. Allah dah. Risau juga ni tuan-tuan. Sebab tu perkara ni tak terlepas, tak kira siapa, baik dia alim ulama ke, baik dia orang awam ke, baik dia ahli fiqah ke, baik dia ahli Quran ke, baik dia siapa-siapa, namanya anak-anak cucu cicit Nabi Adam, tidak akan terlepas daripada peringkat-peringkat ini. Yang pertama, dia tengok, oh dia ni cukup berpegang kuat dengan agama. Okey, tak apa, dia tak nak syirik pada Allah. Dia akan cuba pergi. Yang kedua, dia suruh kita buat benda-benda bid'ah. Kita jaga pula benda ni, tak buat apa yang Nabi tak buat, kita pun tak buat. Jaga betul ni. Ya. Kemudian dia tak akan putus asa, dia cuba pula untuk kita melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar. Dosa besar tak kisahlah ya. Zina ke, main judi ke, minum arak ke, ambil riba ke. Nah, ada usaha kat situ. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Sebab tu saya minta maafkan, kita memang tak selalu kita mengaitkan ya. Kita begini tuan-tuan, walaupun dia ustaz ke, walaupun dia siapa-siapa ke, dia tetap juga tidak akan lari daripada godaan iblis. Sebab tu kalau kita tengok ada, minta maaf ya, kalau ada mungkin kita ada tok guru kita, ustaz kita yang kita kenal, lalu dia melakukan perkara-perkara dosa besar. Contoh kan, tengok ustaz tu main judi. Contoh dah. Maknanya kita dah belajar. Sebab itu kerja iblis. Dia akan buat kok mana pun. Mungkin ada tengok, orang yang kita kenal lalu dia berzina. Tuan. Jadi perkara itu tuan-tuan, tak boleh. Dia tetap, iblis tu kerja iblis lah. Tengok kita ni baik sangat, dia akan usaha juga supaya kita buat benda-benda yang dosa besar. Ya? Allah. Dia tak akan, saya kata, iblis tak akan give up sampai hari kiamat. Ya? Ila yaumil qiyamah. Iblis akan buat apa saja supaya kita ni rosak. Dulu kita dah bincang dah ya tentang tugas-tugas iblis kan. Anak-anak iblis yang ada namanya A'war, ada namanya ada namanya Dasim dan lain-lain, yang mana tugas mereka itu memang fokus dia. Kalau Dasim untuk merosakkan rumah tangga, ada yang tugasnya untuk menjadikan kita ni melakukan dosa besar, penipuan dalam urusan perniagaan dan sebagainya. Nampak? Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Okey, tengok kalau kita pula jaga sungguhlah dosa besar, memang tak buat dosa besar. Agak-agak terlepas daripada godaan iblis. Tidak juga. Sebab iblis akan pergi pada peringkat yang keempat. Kalau gagal, dia kata pengarang kitab ini, dia akan pergi ke peringkat yang keempat. Al-marhalatul rabi'ah, marhalatul saghair.
sigariz dzunub wa yaqumu bitazayyuniha lahu wa yaqumu bitaqliliha wa tasghiriha lil insan fa in usima minha bada'a fil marhalatil khamisah. Peringkat yang keempat iaitu peringkat dosa-dosa kecil. Peringkat dosa-dosa kecil. Yang mana iblis akan mendorong manusia melakukan dosa-dosa kecil. Memandang kecil akan dosa ini. Jikalau manusia berjaya mengelaknya, dia akan pergi ke tahap yang kelima. Nampak? Peringkat yang keempat tengok ya. Yang nombor 3 tadi, kita tak buat dosa-dosa besar. Maksiat yang besar kita tak buat. Dia tak akan duduk diam. Juga dia akan suruh kita pergi. Dia akan suruh buat apa? Kalau kau tak boleh buat dosa besar, kau buat dosa kecil. Buat dosa kecil. Nampak? Dosa kecil. Sedangkan dosa kecil ni, sebagai ulama kata, dosa kecil ni sebenarnya dia tetap berdosa. Ada sebahagian mengatakan sebenarnya tak ada dosa kecil, dosa besar. Semuanya dosa, tetap dosa besar. Kerana kita bermain dengan Allah, kita melakukan kesalahan, kesilapan dengan Allah. Contoh tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau saya berceramah di sebuah sekolah, ya, sekolah itu adik-adik darjah 1. Adik-adik darjah 1. Tengah-tengah saya tengah berceramah, tengok-tengok ada pelajar tu dia cakap-cakap depan saya. Saya pergi dekat budak tu dia, ya. Saya pergi dekat Allahumma salli Muhammad, dekat dengan anak kecil tadi tu, darjah 1 tu, saya tarik telinga dia. Sekarang tak boleh nak tarik telinga kan. Ni contoh lah, sekarang ni nak tarik telinga kan kena viral. Tak apa nak bagi tahu contoh kan. Saya tarik telinga budak tu sikit, saya kata, "Ustaz tengah ceramah ni, diamlah, jangan cakap." Budak tu pun diam. Cikgu pun dia tak marah. Ya. Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua, saya ceramah di hadapan orang-orang besar. Ada tuanku, ada VVIP lah, kata ada VVIP pun ramai kat situ. Ya, ada Datuk Seri, Tan Sri lah, ada juga orang-orang besar, orang-orang termasuk tuanku Sultan pun ada contoh ya. Ada contoh sajalah. Saya tengah ceramah, tiba-tiba kita tengok orang besar, orang nombor 1 dalam majlis tersebut, VVIP tu, ya, dia bersembang dengan orang sebelah dia bersembang. Nah, saya pun turun daripada rostrum, saya pergi dekat VIP ni, yang dekat VVIP ni, saya pergi dekat dia, saya tarik telinga dia. Saya kata, "Tolong diam sikit ya, tuanku. Tolong diam sikit Tan Sri." Contoh kan. Saya tengah ceramah ni, saya tarik telinga dia. Agak-agak apa jadi pada saya? Dan majlis itu adanya bodyguard dia, ada polis dan sebagainya. Mungkinlah pada ketika itu saya akan ditangkap, dia berhentikan ceramah, terus ditangkap dan mungkin akan dibicarakan. Mungkin akan menerima saya akan dikenakan hukuman yang berat. Kenapa? Sebab telah menderhaka, telah melakukan perkara yang tak sepatutnya kepada orang-orang besar. Contoh kan? Sedangkan saya yang pertama tadi saya buat dengan budak kecil. Kan, buat dengan budak darjah 1. Saya tak ada kena apa-apa tindakan. Sedangkan perbuatan tu sama, saya tarik telinga je. Cuma beza yang pertama tadi tarik telinga budak. Yang nombor 2 tu saya tarik telinga orang besar. Perbuatan tu sama, tapi tengok ya, makna ceritanya apa? Bila dosa kecil ni, kita nampak dosa kecil. Tapi sebenarnya tetap perbuatan tu besar juga kerana kita melakukan dosa dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya. Ala kulli hal ya, kita kena berhati-hati dalam kalau kita tidak melakukan dosa besar, iblis tetap akan berusaha untuk menjadikan kita terlibat dengan dosa-dosa kecil. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok ya. Kalau dosa kecil pun kita tak buat. Dosa kecil pun tak buat. Oh, baik betul kita ni lah. Baik. Adakah iblis akan mendiamkan diri? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan pergi kepada peringkat yang kelima. Peringkat yang kelima iaitu al-marhalatul khamisah ay yushghilal insan bil mubahat bihaitsu yashghulul insan fayudhi'u awqatahu fil umuril mubahah. Peringkat yang kelima, iblis akan berusaha menyibukkan manusia
dengan hal ehwal yang harus sehingga lalai dan habis waktunya dengan hal tersebut. Ya, iblis akan berusaha untuk menjadikan kita leka, lalai. Dia akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang harus. Perkara yang harus kan banyak. Ya. Perkara-perkara yang harus tu kan banyak. Dia jadikan kita ni sibuk dengan benda-benda yang tak penting. Ya, makan kan, berjalan window shopping, buang ialah apa nama, duduk melepak kan. Asalnya kan harus duduk dekat kedai kopi kan. Asal hukumnya kan harus, boleh kan, bukannya bersalah pun. Pergi kedai makan ya, pergi berjalan dekat window shopping kan, pergi shopping mall jalan-jalan. Hukumnya harus kan? Boleh lah. Tapi dia akan jadikan kita leka, lalai gitu. Banyak buang masa, banyak leka, banyak menung, banyak tidur ya. Dia menjadikan kita leka, lalai dengan perkara-perkara yang diharuskan. Yang ini banyak. Banyak kan? Yang ini mudahlah kalau kita kata benda yang harus ni banyak kan. Al-aslu fil asya al-ibahah, asal usul satu benda itu harus. Dia jadikan kita benda tu kita buat biasa ya, dengar muzik ke, tengok YouTube kan, tengok Facebook ni harus hukum dia. Ya, tengok YouTube tu harus. Tapi dia jadikan kita ni leka je. Tengok, buang masa banyak ya. Tapi tengok pula orang ni, tengoknya baiknya dia ni kan. Yang harus pun ya baik, handphone tak pegang, YouTube tak tengok, Facebook tak tengok, baik dia ni. Kan? Kalau tengok YouTube pun tengok ceramah agama. Buka Facebook pun tengok benda-benda yang baik, live program agama. Baca-baca yang baik-baik. Tengok dia. Harus kan? Tapi harus tadi dia buat dengan benda baik. Dia buka YouTube tengok ceramah agama. Baiklah tu. Ya. Okey. Tapi dia tengok, dia ni bagus lah. Kan? Masa dia terisi kalau tengok pegang handphone tu harus kan hukumnya. Ya, guna handphone tu harus. Tapi dia gunakan perkara itu untuk kebaikan pula. Iblis kata, dia ni baik lah. Guna handphone pun untuk kebaikan juga ni. So, iblis takkan duduk diam. Agak-agak dia duduk diam ke? Tak ya. Kafir pun tidak. Dia kata budak ni kafir tidak. Ya. Buat dosa besar pun, buat bid'ah pun tidak. Buat dosa besar pun tidak. Buat dosa kecil pun tidak. Yang harus pun dibuat dengan baik juga. Ini dia ni baik betul dia ni ya. Kebal lah dia ni. Tapi tuan-tuan, dia tak akan duduk diam. Kerana iblis akan pergi kepada peringkat yang ke-6. Al-marhalatus sadisah. Wahiya ayyushghilal insana bil amal. Wahiya ayyushghilal insana bil amalil mafdul. Amma huwa afdalu minhu. Bi'amalin muayyanin tayyib. Walakinahu yanshaghilu bihi amma huwa atyabu wa afdalu minhu. Peringkat yang ke-6, iblis akan berusaha untuk menyibukkan manusia dengan amalan ibadat yang kurang utama. Lalu tertinggal dan melupakan yang lebih afdal. Nampak tak? Dia akan menjadikan kita sibuk dengan urusan ibadat. Sehingga menjadikan kita ni lebih fokus kepada ibadat-ibadat yang tidak utama berbanding dengan ibadat yang lebih afdal. Nampak tak? Kita nampak dia baik tapi sebenarnya tidak baik. Ini satu bentuk godaan iblis ya. Contoh macam ni, contoh begini tuan-tuan. Seorang anak yang dia sibuk ibadat, solat duha. Kan solat duha 2, 4, 6, 8. Lepas solat duha dia baca Quran pula. Bagus tak? Bagus. Kan bagus. Sebab bukan buat maksiat, baca Quran, zikir, kemudian dia solat duha. Ataupun seorang isteri begitu. Contoh seorang isteri. Seorang isteri yang dia solat duha. Daripada masuk waktu duha sampai pukul 10 pagi dia baca Quran, solat duha, zikir, betul. Lalu dia abaikan suami dia. Suami dia tak dilayan. Suami panggil dia, dia buat tak tahu. Sekejap dia, bang, saya tengah baca Quran ya bang. Suami kata, yang marilah sini teman abang ni sembang-sembang, contoh kan.
Suami panggil dia. Marilah abang nak breakfast ni, tak ada orang nak sembang abang ni. Kita kata dekat suami kita, sekejap ya bang, saya nak baca Quran jam. Saya nak habiskan dulu solat duha ni. Nampak? Itu satu bentuk tipu daya iblis. Itu peringkat yang keenam. Memang solat tak tinggal. Orang macam ni solat tak tinggal. Maksiat dia tak buat benda-benda beda. Jaga sungguh. Tapi tengok, benda yang tidak betul, solat sunat duha tu bagus, baca Quran tu bagus, tapi lebih afdal iaitu dia pergi menemani suami dia. Dia melayani kehendak suami dia. Kalau suami dipanggil, melainkan suami dia kata tak apa awak baca Quran. Tak apa. Nampak tak? Sama juga kalau seorang anak yang disibuk baca Quran, solat sebagainya, mak dia panggil dia buat tak tahu je. Kejaplah mak baca ni, dengar Quran ni. Mak dia suruh pergi kedai, dia buat tak tahu je. Ya, nanti kejap mak ni akan pergi sebab nak baca Quran habis nak solat duha sekejap. Itu sebenarnya tidak bagus. Itu tak bagus tu. Itu satu bentuk tipu daya iblis juga tu, nah. Dia menjadikan kita sibuk dengan amalan ibadat yang kurang utama daripada ibadah yang lebih utama. Mentaati suami itu lebih utama berbanding dengan solat sunat. Melainkan kalau solat fardu tu dah ini cerita, ini solat sunat. Ataupun seorang anak yang dia balik ke rumah mak dia. Mak dia telefon, Long kau balik kampung hari esok ya. Mak ada hair sikit nak bincang kamu. Kebetulan esok hari Khamis. Yang si Long ni, Along ni rajin puasa. Memang tak tinggal puasa Isnin Khamis. Daripada beberapa tahun tak pernah tinggal solat puasa sunat Isnin Khamis. Ya. Puasa sunat yang bukan puasa wajib. Anak tu balik kampung jumpa mak dia. Sampai pula waktu tengah hari, mak dia dah masak kari ayam apa semua, makanan favourite dia. Makanan favourite dia kan, buat nasi dagang pula tu. Contoh kan, nasi dagang payah nak buat tu, mak dia buat sebab apa? Dia tahu Along ni suka makan nasi dagang. Sedap pula cerita nasi dagang pagi-pagi ni kan. Ya. Jadi sampai di rumah mak dah hidang nasi dagang tu. Long ni mak buat nasi engkau suka nasi ni. Ya. Along kata, mak minta maaf lah mak, hari ni puasa lah mak. Dia kata macam tu kat mak dia. Along hari ni puasa mak. Kau puasa ke hari ni? Lah, hari ni Khamis je. Puasa. Sayang tinggal mak, tak pernah tinggal puasa Khamis ni. Mak tadi, adakah disuruh, mak dia marah ke? Mak tak marah tuan-tuan. Oh ya, kau puasa. Tak apalah, kau buka puasa kau makan lah ya. Tapi, saya kira mungkin ibu tadi akan ada sedikit kecil hati. Dia akan terguris sebab dia tahu Along ni dah 3-4 bulan tak balik. Bila anak dia balik, dia buat makan sedap-sedap untuk anak dia. Tengok-tengok anak dia kata anak dia puasa. Puasa bukan benda yang tak baik, ibadat. Tapi itu namanya tipu daya iblis. Iblis berjaya menggoda anak tadi dengan ibadat yang tidak utama berbanding dengan lebih utama, iaitu mentaati, menggembirakan hati ibu itu lebih utama berbanding dengan puasa sunat. Kalau puasa Ramadan tu tak boleh lah. Ya? Puasa Ramadan tu tak boleh lah. Ya, mak ni tengah bulan puasa Ramadan ni. Balik kampung kan. Kampung pula tak jauh pun, tak sampai dua marhalah pun. Balik kampung, mak ni tak puasa ni, mak ni uzur. Mehlah teman mak makan tengah hari ni. Kita pun sebab nak memuliakan ibu, kita pun buka puasa. Itu tak boleh lah. Ya. Ini kita cerita puasa sunat. Tuan-tuan ya. Sebab itu iblis akan sentiasa dia akan sibukkan kita buat dengan ibadat. Tak apa, buatlah ibadat sampai kita, ataupun dibangunkan kita dengan solat tahajud malam-malam kan. Tahajud tak tinggal. Lepas tu subuh tak semayang. Lebih baik dia tak payah buat tahajud tu. Lebih baik dia usaha untuk bangun solat subuh berbanding dengan solat tahajud. Tapi yang terbaiknya buat dua-dua lah. Tahajud pun dia bangun, jaga, ya, subuh pun dia jaga, dia buat juga. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita panggil dalam bentuk fiqhul aulawiyat, ya. Fiqh keutamaan. Yusuf Al-Qaradawi ada satu tulis kitab namanya kitab Al-Fiqhul Aulawiyat, fiqh keutamaan. Yang mana patut kita dahulukan, yang mana patut kita kemudiankan. Ya. Sedap nasi dagang kan? Sedap. Saya itu hari minggu lepas pergi di Kelantan, dapatlah merasa nasi dagang. Itu sebab nasi dagang, ya. Itu pun saya suka kat nasi dagang tu, ya. Baik. Ya, betul ya, macam Aliza kata, kena tahu ibadah wajib dan harus.
Ya. Okey. Sebab kadang setengah orang tu dia suka dengan ibadat yang sunat. Betul lah, ibadat sunat tu banyak pahala dapat. Sehingga dia mengabaikan yang lebih utama. Ya, lebih utama tu ditinggal. Contoh di tempat kerja, sama. Di tempat kerja, ya, iblis akan goda kita. Oh, dia suruh kita ni apa nama? Solat duha, baca Quran di pejabat. Melainkan dengan izin pejabat ataupun izin bos. Bos kata kalau kau nak solat duha, solatlah ya. Kalau apa nama, sebab tu ya, kalau majikan okey lah. Malah yalah yang kalau bos okey, kalau bos tak bagi tu kena bincanglah baik-baik dengan bos. Betul lah bos, saya nak solat duha dalam 2 3 minit, 5 minit je, sekejap je. Kerja saya buat, minta izin. Ya. Ataupun mungkin dekat pejabat ni sepatutnya masa itu diisi dengan kerja. Tapi kita pergi, kita baca Quran. Baik kan baca Quran. Melainkan dengan izin majikan. Majikan kata kalau tak ada kerja tu pula nak buat apa. Bolehlah baca Quran. Tapi kalau majikan tak bagi, kena bincang baik-baik. Boleh ke bos saya nak baca Quran sebab saya kerja dah tak ada. Ini kerja banyak, dia sibuk baca Quran. Sebab baca Quran tu kan dapat pahala. Tapi lebih utama, wajib tanggungjawab pada dia ialah ya, siapkan kerja. Sebab itu amanah dia. Ya. Wallahu ta'ala alam ya, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama dapat kita mengambil manfaat pada pagi ini tentang peringkat tipu daya iblis. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-A'raf ayat 17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Iblis akan datang menggoda anak cucu cicit Nabi Adam daripada depan, belakang, kanan dan kiri, dan Allah dan apa nama, engkau akan mendapati sangat sedikit daripada mereka yang bersyukur, kata Allah Subhanahu Taala. Itu kata iblis tahu, disebut dalam Al-Quran. Iblis dia ikrar di hadapan Allah, dia akan goda setiap sudut. Nampak tak? Sebab tu jaga-jagalah kita dengan tipu daya iblis ini. Sebab tu bila kita solat, pada sujud kita dengan Allah, gunakan waktu itu untuk kita mohon pada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada tipu daya iblis. Sebab waktu itu waktu yang sangat hampir dengan Allah, dan waktu itu iblis tak akan dapat menggoda kita. That's why dalam sujud tadi, gunakan peluang yang terbaik, kerana waktu itu adalah waktu yang iblis jauh dengan kita. Kerana waktu itu kita sangat hampir dengan Allah. Tapi banyak orang waktu sujud, dia sayanglah, rugi. Waktu tu waktu kita dekat dengan Allah, tapi dia tak fokus. Dia hilang tumpuan, dia tak nak bercakap dengan Allah. Sedangkan waktu tu dekat dengan Allah, waktu yang sangat mustajab waktu tu kan. Sebab waktu tu hampir kita dengan Allah. Mohonlah pada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada tipu daya iblis. Selamatkan aku daripada hasutan iblis dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu atas kekurangan kelemah diri saya sendiri ya. Minta maaf salah dan silapnya atas perkasa bahasa ya. Ada yang kata nak cari nasi dagang lah pagi ni ya. Carilah kamu ya. Cari ya. Kalau boleh post kat saya sekali. Okey, baik, sekali itu saja yang baik pada Allah yang Maha atas kekurangan kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada godaan tipu daya iblis, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada segala bentuk tipu daya kejahatan iblis, laknatullah alaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah. Jika ada di kalangan kami ini yang sakit, Kau sembuhkan. Jika ada di kalangan kami ini yang diuji dengan ujian, Kau tunjukkan jalan keluar, ya Allah. Jika ada di kalangan kami dalam kesusahan, ya Allah,
Kau berilah kesenangan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, permudahkan setiap urusan hidup kami ya Allah. Berkatilah rezeki kami, usia kami, setiap apa yang kami lakukan di dunia ini ya Allah, biarlah dalam keberkatan dan keridaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, sama-sama kita boleh sumbang bagi infak dana untuk aktiviti surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Nombor akaun bank Islamnya 0501 20 100 53038. Mudah-mudahan ada keberkatan, mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan ya akan dimanfaatkan dengan baik dan menjadi saham akhirat kita insya-Allah ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.